Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Sneha Kumar binti Othman dan ini adalah rakan saya bagi pembentangan pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anisha Najwa binti Ahmad Hamzah dari DSM. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel Harid bin Azli. Saya dari kelas DSM 5C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Sofina binti Azman, DSM 2018-060241 DSM 5C. Hari ini kami akan membentangkan tentang dua topik yang terdapat dalam pampasan dan faedah, iaitu yang pertama adalah Perkeso dan juga KWSP. Jadi, tanpa membuang masa, marilah kita bersama-sama mengenal pasti dengan lebih lanjut tentang Perkeso dan KWSP. Hari ini saya ingin membentangkan pada bahagian A, nombor 1, tentang pengenalan kepada Perkeso. Pengenalan pada Perkeso ialah Perkeso telah diamanahkan untuk melaksanakan atau menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan Am Sosial Pekerja 1971. Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 iaitu Akta 789 dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 ialah Akta 800. Perkeso telah ditubuhkan untuk menyediakan bantuan dari segi perubatan dan kewangan kepada pekerja yang kebolehan mereka dikurangkan akibat kemalangan atau penyakit. Selain itu, Perkeso juga memberikan bantuan kepada ahli tanggungan pekerja sekiranya kematian berlaku melalui pencen. Hari ini, saya ingin membentangkan mengenai Akta Keselamatan Sosial 1969. Terdapat beberapa skim di bawah Akta Keselamatan Sosial 1969. Skim yang pertama ialah Skim Bencana Pekerjaan. Skim Bencana Pekerjaan ialah skim yang memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami atau suatu penyakit hikmat yang berpunca atau terbit daripada pekerjaannya. Perlindungan di bawah skim ini meliputi kemalangan seperti yang pertama ialah kemalangan perusahaan semasa menjalankan pekerjaannya. Yang kedua ialah kemalangan semasa dalam perjalanan, iaitu seseorang itu mengikut jalan laluan di antara tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan tempat kerjanya. Yang kedua ialah seseorang itu membuat apa-apa sebab yang secara langsung berkaitan dengan pengajiannya. Yang ketiga ialah seseorang itu berada di tempat kerjanya dengan tempat perkhidmatan dalam masa rehat yang dibenarkan. Yang ketiga ialah kemalangan semasa kecemasan. Kemalangan yang berlaku semasa pekerja berada dalam atau berdekatan dengan mana-mana premis tempat pekerjanya bagi tujuan menyelamatkan, membantu atau melindungi orang yang mendapat bencana atau bahaya semasa kecemasan. Yang keempat ialah penyakit yang dipunca atau terbit daripada pekerjaan sebagaimana yang disenaraikan di jadual kelima Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 1969. Terdapat 8 faedah di bawah skim bencana pekerjaan. Yang pertama ialah faedah perubatan. Pekerja yang ditimpa bencana pekerjaan atau mengidap penyakit hikmat boleh mendapat rawatan perubatan secara percuma di klinik panel Perkeso atau klinik atau hospital kerajaan sehingga pulih sepenuhnya. Yang kedua ialah faedah hilang upaya sementara. Tempoh hilang upaya sementara iaitu faedah hilang upaya sementara dibayar kepada pekerja sepanjang tempoh cuti sakitnya yang disahkan oleh doktor dan mestilah sekurang-kurangnya 4 hari termasuk hari kemalangan. Walau bagaimanapun, faedah hilang upaya sementara tidak akan dibayar pada hari di mana pekerja hadir bekerja dan dibayar gaji. Berapakah kadar faedah hilang upaya sementara? Kadar harian faedah hilang upaya sementara adalah 80% daripada gaji harian purata anggapan pekerja. Kadar minimum bayaran faedah adalah RM30 sehari dan maksimum RM105.30 sehari. Yang ketiga ialah faedah hilang upaya kekal. Pekerja yang mengalami hilang upaya kekal akibat bencana pekerjaan boleh memohon faedah ini. Berapakah kadar faedah hilang upaya kekal?
Kadar harian faedah hina upaya kekal ialah 90% daripada gaji harian purata anggapan pekerja, tertakluk kepada kadar minimum RM30 sehari dan maksimum RM118.50 sehari. Faedah yang keempat ialah era layanan sentiasa. Pekerja yang menerima taksiran hina upaya langsung yang kekal tidak berdaya dengan teruknya hingga sentiasa memerlukan layanan seseorang lain layak menerima elan ini dengan mengesyorkan jemaah doktor atau jemaah doktor khas atau jemaah doktor rayuan jumlah elan layanan sentiasa yang ditetapkan sebanyak RM500 sebulan. Faedah yang kelima ialah kemudahan pemulihan jasmani atau vocational. Kemudahan ini diberikan kepada pekerja yang layak dalam bentuk pemulihan jasmani termasuklah fisioterapi, terapi pekerjaan, pembedahan rekonstruktif dan sebagainya. Pemulihan vocational termasuklah latihan dalam bidang seperti elektrikal, janitor, membaki radio atau TV, menaik dan lain-lain. Faedah yang keenam ialah faedah orang tanggungan. Orang tanggungan layak menerima faedah ini sekiranya pekerja terlibat meninggal dunia akibat bencana pekerjaan. Faedah harian yang akan dibayar ialah kadar harian adalah 90% daripada gaji harian purata anggapan pekerja, tertakluk pada kadar minimum iaitu RM30 sehari dan maksimum RM118.50 sehari. Faedah yang kedua ialah faedah pengurusan mayat. Amal sebanyak RM2,000 akan dibayar sekiranya seseorang pekerja meninggal dunia akibat daripada bencana kerja atau semasa menerima faedah hilang upaya kekal berkala. Pembayaran faedah akan dibuat kepada waris-waris yang layak. Sekiranya tiada waris, faedah akan dibayar kepada pihak yang menanggung segala perbelanjaan pengebumian itu. Jumlah bayaran akan dibayar sama ada jumlah sebenar pembelanjaan ataupun RM2,000 mengikut mana yang lebih rendah berdasarkan resit yang dikemukakan. Yang terakhir ialah faedah pendidikan. Faedah pendidikan merupakan suatu kemudahan dalam bentuk pinjaman disediakan kepada anak tanggungan sekiranya orang berinsurans meninggal dunia akibat bencana pekerjaan dan menerima bayaran berkala faedah hilang upaya kekal. Skim yang kedua ialah skim keilatan. Seseorang berinsurans dianggap sebagai menghidap keilatan apabila mengalami suatu keuzuran yang berkekalan, sama ada tidak boleh diubati atau tidak mungkin sembuh serta tidak berupaya mencari nafkah dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan tenaganya. Sekurang-kurangnya 1/3 daripada keupayaan pekerja yang normal. Terdapat 7 faedah di bawah skim keilatan. Yang pertama ialah pension ilat. Pension ilat ini dibayar kepada pekerja yang layak dan disahkan menghidap keilatan oleh jemaah doktor atau jemaah doktor rayuan. Ia dibayar bermula dari tarikh notis keilatannya diterima atau tarikh berhenti kerja jika pekerja berhenti kerja selepas notis keilatan diterima oleh pertubuhan. Pension ilat ini juga dibayar selama pekerja mengalami keilatan atau hingga meninggal dunia dan digantikan dengan pension pangkat sekiranya pekerja itu meninggal dunia semasa menerima pension ilat. Faedah yang kedua ialah bantuan ilat. Bantuan ilat dibayar kepada orang yang berinsurans yang mengisahkan keilatan oleh jemaah doktor atau jemaah doktor rayuan tetapi tidak layak menerima pension ilat kerana tidak memenuhi tempoh kelayakan cairan. Faedah yang ketiga ialah faedah amal layanan sentiasa. Orang berinsurans yang disahkan menghidap keilatan dan tidak berdaya dengan teruknya hingga sentiasa memerlukan layanan seorang lain layak menerima elan ini dengan pengesyoran jemaah doktor atau jemaah doktor rayuan. Jumlah elan layanan sentiasa adalah ditetapkan sebanyak RM500 sebulan. Yang keempat ialah pension pelakat. Pension pelakat dibayar kepada orang tanggungan yang layak apabila orang berinsurans meninggal dunia sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Yang kelima ialah faedah pengurusan mayat. Amal sebanyak RM2,000 akan dibayar sekiranya seseorang pekerja meninggal dunia akibat daripada bencana kerja atau semasa menerima faedah hilang upaya kekal berkala. Pembayaran faedah akan dibuat kepada waris-waris yang layak. Faedah yang keenam ialah kemudahan pemulihan jasmani atau vocational dan dialisis. Kemudahan ini diberikan kepada pekerja yang layak dalam bentuk pemulihan jasmani, di antaranya ialah fisioterapi, terapi pekerjaan, pembedahan rekonstruksi dan sebagainya. Faedah yang terakhir ialah faedah pendidikan. Faedah pendidikan merupakan suatu kemudahan dalam bentuk pinjaman disediakan kepada anak tanggungan sekiranya orang berinsurans meninggal dunia semasa menerima pension ilat.
Meninggal dunia sebelum mencapai umur 60 tahun tetapi telah genap bekerja sepanjang tempoh kelaikan atau suatu tempoh kelaikan yang dikurangkan dan sedang menerima pencegihan. Skim yang terakhir ialah skim bencana pekerja asing. Skim ini menyediakan perlindungan skim bencana kerja kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau penyakit khidmat yang punca dan terbit dari pekerjaannya. Pada 1 Januari 2019, semua majikan dikehendaki mendaftar pekerja asing yang diambil bekerja kecuali khidmat rumah tangga untuk perlindungan skim bencana kerja SPK. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4. Kadar cadangan adalah sebanyak 1.25% daripada gaji yang diinsyurkan dan dibayar setiap bulan oleh majikan. Faedah yang disediakan di bawah skim bencana pekerja asing ialah faedah perubatan, faedah khidmat upaya sementara, faedah penuh semangat, faedah orang tabungan, faedah khidmat upaya tekan, kanal layanan sentiasa dan kemudahan pilihan. Akta yang kedua yang terdapat dalam Perkeso adalah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 2017. Di dalam akta ini terdapat dua skim, iaitu Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri dan juga Skim Insurans Pekerjaan. Mari kita kenal berlanjut tentang kedua-dua skim ini. Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri ini diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu yang mempunyai pekerjaan sendiri yang telah diperuntukkan dalam Akta Keselamatan Pekerjaan sendiri 2017. Pada mulanya, skim ini hanya diperuntukkan kepada sektor pengangkutan sahaja, tetapi pada 1 Jun 2017, skim ini telah diperluaskan kepada 19 sektor pekerjaan sendiri yang lain seperti pertanian, peternakan, perhutanan, perikanan, makanan dan lain-lain lagi. Skim yang kedua adalah Skim Insurans Pekerja. Skim ini dibuat bagi membantu pekerja yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Dalam skim ini, pekerja yang kehilangan kerja mereka akan diberikan bantuan kewangan untuk menampung perbelanjaan harian mereka sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. So, pihak yang bertanggungjawab dalam mencarum ataupun membayar cawangan bagi skim ini adalah pihak majikan bagi setiap sektor swasta. Pekerja yang mencarum dalam skim ini adalah pekerja yang berumur dari 18 tahun hingga 60 tahun kecuali pekerja yang baru saja hendak mendaftar dalam skim ini berumur 57 tahun tidak layak untuk mencarum dalam skim ini. Ini terdapat dua faedah yang dapat diperoleh oleh pekerja-pekerja. Itu yang pertama, faedah berbentuk kewangan, dan yang kedua adalah faedah bantuan pencarian pekerja. Di dalam faedah berbentuk kewangan terdapat 5 jenis faedah yang disediakan, iaitu elang pencarian pekerjaan, elang pendapatan berkewangan, fee atau yuran latihan, elang latihan dan juga yang terakhir adalah elang bekerja semula awal. Dalam faedah pencarian pekerjaan pula terdapat dua faedah, iaitu program penempatan pekerjaan, program penempatan pekerjaan dan juga kaunseling kerjaya. Semua faedah-faedah ini dapat diperoleh oleh pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Klinik panel dan pusat dialisis. Klinik panel adalah klinik swasta yang telah dilantik untuk memberikan rawatan perubatan kepada mana-mana orang berinsurans Perkeso yang ditimpa suatu bencana kerja adalah dikenali sebagai klinik panel Perkeso. Bencana kerja artinya bencana kepada seseorang pekerja sendiri disebabkan oleh kemalangan atau suatu penyakit, khidmat terbit daripada dan dalam masa menjalankan pekerjaannya dalam suatu perusahaan. Orang berinsurans atau majikan, pihak majikan atau orang berinsurans boleh merujuk kepada senarai klinik yang dimuat naik untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Senarai yang dimuat naik merupakan senarai klinik yang telah memenuhi syarat kelayakan klinik panel Perkeso sebagaimana kehendak Pekeliling Doktor Insurans Perkeso. 3 perkara sebagai pemegang kad klinik panel. Mereka mesti tahu isi kandung kontrak polisi,
semak dan fahami butiran maklumat yang terkandung dalam skim perlindungan kesihatan yang dilindungi syarikat atau insurans serta semak dan fahami kadar perlindungan tuntutan dan pampasan. Seterusnya, perlu arif dengan caj rawatan yang dikenakan dan pastikan mendapat semua resit transaksi untuk mengelakkan diri daripada terperangkap dengan caj tersembunyi. Pentingnya menyimpan resit setiap kali mendapat rawatan. Selain itu, mesti tahu proses tuntutan. Ramai pengguna tidak faham proses sehingga kadang-kala terpaksa keluarkan wang sendiri. Bagi pusat dialisis pula, Perkeso telah menyediakan kemudahan hemodialisis kepada orang berinsurans yang berkelayakan yang mengidap penyakit buah pinggang pada peringkat end stage renal failure. Kemudahan rawatan hemodialisis ini adalah sebagai salah satu faedah pemulihan pada orang berinsurans yang diberikan secara percuma di pusat-pusat dialisis panel Perkeso sama ada di bawah badan bukan kerajaan atau pusat dialisis swasta. Kemudahan ini juga termasuk membiayai orang berinsurans yang ingin menjalani rawatan dialisis di pusat dialisis bukan panel Perkeso dan hospital kerajaan tertakluk kepada terma dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Perkeso. Namun begitu, kemudahan dialisis ini telah diperluaskan juga dengan memperkenalkan rawatan dialisis secara continuous ambulatory peritoneal dialisis sebagai alternatif kepada hemodialisis. Perkeso dari semasa ke semasa telah memperluaskan liputan bantuan dialisis bukan sahaja kepada orang berinsurans tetapi bantuan juga dipanjangkan kepada pusat-pusat dialisis panel melalui pendermaan mesin hemodialisis kepada pusat dialisis berstatus badan amal atau bukan pertubuhan kerajaan dan juga pertimbangan dalam pemberian geran kepada pusat dialisis yang daif. Objektif unit dialisis adalah untuk menguruskan pelantikan pusat dialisis, menguruskan permohonan untuk rawatan dialisis, menguruskan bil-bil rawatan dialisis, menguruskan kebajikan pesakit, tajaan Perkeso, menguruskan bayaran-bayaran lain berkaitan dialisis, menguruskan pendermaan mesin pada pusat dialisis yang bertaraf NGO atau badan amal dan menguruskan pemberian geran kewangan kepada pusat dialisis yang daif yang memerlukan. Jadi saya ingin membentangkan bahagian yang saya lakukan dalam tugasan berkumpulan saya, iaitu yang pertama, brosur Perkeso. Okey, ini adalah brosur Perkeso yang saya lakukan. Okey, seperti yang kita tahu, Perkeso ni ia menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada semua pekerja-pekerja. Perkeso dicarum sebagai faedah kewangan yang akan digunakan apabila berlaku kemalangan di tempat kerja. Oleh itu, setiap majikan perlu berdaftar dengan Perkeso. Caruman bulanan yang dibuat oleh pekerja adalah sebanyak 0.05% dari gaji asas dan manakala caruman majikan pula adalah sebanyak 1.25%. Bahagian B pula. Yang pertama adalah tentang pengenalan KWSP. KWSP ialah singkatan kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, iaitu institusi yang menyimpan wang persaraan pekerja. KWSP merupakan antara tabung simpanan persaraan tertua dan yang terbesar di dunia. Ia ditubuhkan pada 1951 dan membantu tenaga kerja Malaysia menabur
untuk persaraan mereka selaras dengan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991. Sehingga ini, KWSP terus menyempurnakan lagi visi yang bukan sahaja untuk kekal relevan, tetapi untuk mencipta persaraan yang lebih baik untuk semua ahli. Ia menguatkan lagi komitmen kami untuk melindungi simpanan ahli dan meningkatkan dedikasi kami dalam memberi perkhidmatan cemerlang selari dengan visi utama untuk mereka meneruskan mandat dengan merangkumi pembangunan infrastruktur negara dan melindungi serta meningkatkan simpanan persaraan ahli. Seterusnya, dasar kualiti pula, KWSP komited membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik melalui penambahbaikan berterusan bagi melindungi simpanan ahli dan menyediakan perkhidmatan yang terbaik dengan potongan sebanyak 11% atau 8% daripada gaji basic akan disimpan di dalam KWSP. Yang tetapi, bukan sahaja gaji yang wajib disimpan dalam KWSP, tetapi majikan juga diwajibkan menyumbang kepada akaun KWSP pekerja mereka. Akaun akan dibahagikan kepada dua, iaitu akaun satu sebanyak 70% dan akaun yang kedua sebanyak 30%. Akaun satu adalah akaun persaraan dan akaun yang kedua adalah akaun persaraan. Di samping itu, pengeluaran boleh dibuat sebelum pencaruman berusia 50 tahun dan antara sebabnya ia membeli rumah, membayar pinjaman PTPTN, pelaburan, bayar kos rawat dan perubatan kritikal dan pengeluaran simpanan haji. Jika mereka merasakan duit gaji banyak dipotong kerana KWSP, sebenarnya banyak manfaat lain untuk pencaruman yang boleh dibuat di kemudian hari. Hari ini saya ingin mengungkapkan sedikit sebanyak mengenai KWSP. Yang pertama ialah siapa yang boleh mencarum di dalam KWSP. Mana-mana orang yang merupakan seorang pekerja mengikut Akta KWSP diwajibkan mencarum. Di antara senarai pekerja yang diwajibkan mencarum adalah seperti berikut, iaitu pekerja tetap, kontrak, sambilan sementara dan pekerja dalam tempoh percubaan. Yang kedua ialah mana-mana pengarah syarikat juga adalah pekerja sekiranya dibayar upah bagi perkhidmatan yang diberikan kepada syarikat berkenaan. Yang ketiga ialah pekerja yang telah mengeluarkan simpanan di bawah pengeluaran hilang keupayaan dan telah pulih kesihatannya dan bekerja semula dalam mana-mana perkhidmatan pekerjaan. Yang keempat ialah pekerja yang telah mengeluarkan simpanan di bawah pengeluaran umur 55 tahun dan belum mencapai umur 75 tahun dan bekerja dalam mana-mana perkhidmatan. Yang kedua ialah apakah hak atau manfaat seorang pekerja sebagai ahli kumpulan wang simpanan pekerja. Hak atau manfaat yang dapat diperolehi oleh seorang pekerja ialah KWSP yang memilih salah satu daripada manfaat iaitu simpanan tambahan akaun satu. Melalui kemudahan ini, keluarga ahli boleh bersama-sama membantu untuk menambahkan simpanan persaraan bagi pihak ahli secara sukarela dengan cara membuat bayaran caruman tambahan kepada penerima. Selain daripada itu, manfaat yang boleh diperoleh oleh seorang pekerja sebagai ahli KWSP ialah pendaftaran haji. Ahli KWSP layak untuk membuat pendaftaran haji KWSP dengan mengemukakan penyata ahli KWSP. Ahli KWSP yang telah mendaftar haji di bawah prosedur lembaga tabung haji sebelum ini boleh menukarkannya kepada kemudahan pendaftaran haji ahli KWSP tanpa melibatkan pertukaran tarikh giliran haji yang telah diberi.
Bukan itu sahaja, manfaat lain yang boleh diperolehi ialah persaraan ahli. Simpanan KWSP adalah simpanan untuk persaraan anda. Simpanan ini terdiri daripada cadangan bahagian pekerja dan majikan dan ditambah oleh dividen tahunan setiap tahun. Apabila anda mencarum 11% daripada gaji dengan KWSP, majikan akan menambah 12% atau 13% lagi caruman daripada gaji. Ini tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh kerajaan. Bagaimanapun, majikan atau kedua-duanya boleh mencarum melebihi kadar bekalan yang telah ditetapkan. Di samping itu, ahli KWSP akan memperolehi manfaat di waktu tindak upaya. Bantuan sebanyak RM5,000 dibayar kepada ahli yang layak yang telah membuat pengeluaran tindak upaya. Bukan itu sahaja, ahli KWSP juga mendapat bantuan kematian. Bantuan sebanyak RM2,500 dibayar kepada orang tahanan atau waris pendekat ahli iaitu mengikut budi bicara KWSP apabila pengeluaran kematian dibuat. Akhir sekali ialah ahli KWSP mendapat manfaat pelepasan cukai pendapatan. Caruman KWSP mendapat pelepasan cukai sehingga jumlah maksimum RM4,000 tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa, termasuk pelepasan untuk bayaran premium insurans nyawa. Ahli tidak perlu membayar cukai pendapatan ke atas simpanan yang ahli keluarkan di bawah pengeluaran simpanan KWSP. Selain itu, ulangan pelaburan KWSP juga terkecuali daripada dikenakan cukai. Yang ketiga ialah ahli KWSP boleh membuat pilihan simpanan konvensional atau simpanan syariah. Semua ahli KWSP tanpa mengira bangsa, agama dan status warga negara boleh memilih simpanan syariah maupun simpanan konvensional. Simpanan syariah diuruskan dan dilaburkan berdasarkan akad wakalah di mana lembaga KWSP dilantik dan diamanahkan untuk bertindak bagi pihak ahli untuk menguruskan dan melaburkan simpanan ahli mengikut syariah. Simpanan syariah diperlakukan oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah KWSP dan tertakluk kepada Rangka Kerja Tadbir Urus Syariah. Kadar dividen yang diisytiharkan untuk simpanan syariah adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh syariah yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP. Ahli KWSP boleh membuat pilihan antara simpanan syariah atau simpanan konvensional sebelum tarikh kuat kuasa. Apabila tarikh kuat kuasa telah mengesahkan jenis simpanan yang dipilih, ahli KWSP tidak boleh menukar atau membatalkan pilihannya. Bagi KWSP pula adalah untuk majikan. Majikan adalah tanggungjawab majikan yang paling utama adalah majikan perlu membuat pembayaran caruman KWSP ataupun kumpulan wang simpanan pekerja bagi pekerja-pekerjanya. Perkara ini termaktub dalam Akta Seksyen 43-1 iaitu Akta KWSP 1991 yang bermaksud tiap-tiap pekerja dan majikan kepada seseorang yang merupakan seorang pekerja mengikut pengertian. Akta ini hendaklah bertanggungjawab membayar caruman bulanan berkenaan dengan amount upah bagi bulan itu pada kadar yang masing-masing yang dinyatakan dalam jadual ketiga. Antara bayaran yang dikenakan bagi caruman KWSP adalah gaji, bayaran bagi cuti rehat tahunan dan cuti sakit yang tidak digunakan, bonus, allowance, komisen, upah bagi cuti separuh gaji, insentif, tunggakan upah, upah bagi cuti bersalin, upah bagi cuti belajar dan juga bayaran-bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan atau sebaliknya. Antara bayaran yang tidak dikenakan caruman KWSP adalah cas perkhidmatan. Yang kedua adalah bayaran kerja lebih masa, ganjaran, faedah persaraan, faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara atau penempatan dan juga mana-mana elang perjalanan atau nilai mana-mana konsesi perjalanan. Bahagian pendaftaran pertama adalah untuk pendaftaran. Mengikut Seksyen 41-1 Akta KWSP, majikan perlu mendaftar dengan KWSP dalam tempoh 7 hari tarikh majikan mula bertanggungjawab untuk mencarum. Itu semasa di awal dia mengambil pekerja. Bagi menjadi majikan yang berdaftar dalam KWSP, majikan perlu menyediakan dokumen yang diperlukan dan hadir ke kaunter KWSP yang berdekatan untuk mendaftar sebagai majikan KWSP.
Setelah majikan berjaya mendaftar sebagai majikan KWSP, majikan akan mendapat nombor rujukan, noti pendaftaran majikan dan juga sijil pendaftaran sebagai majikan. Sijil pendaftaran ini akan digunakan untuk dipamerkan di premis majikan tersebut. Setelah majikan mendaftar dalam KWSP, maka dia perlulah bertanggungjawab untuk mendaftar pekerja-pekerjanya yang belum mendaftar dalam caruman ini. Cara yang pertama adalah mendaftar ahli melalui iAccount majikan. Ini adalah satu platform yang mudah kerana ia berada di hujung jari saja, iaitu majikan hanya perlu mengaktifkan iAccount untuk mendaftarkan pekerja sendiri secara online. Maksudnya dia boleh berada di mana-mana saja untuk daftarkan pekerja dia. Dan kaedah ini hanya terpakai pada pekerja, warga negara dan juga pekerja yang bermufti tetap Malaysia yang punya kad pengenalan 7 dan 12 digit saja. Yang kedua adalah pendaftaran secara auto melalui borang caruman bulanan, iaitu majikan perlu mengunci masuk MyCard dan nama pekerja seperti mana dinyatakan dalam MyCard pekerja tersebut, dan pekerja yang belum didaftar akan didaftarkan secara automatik dengan KWSP. Dan yang ketiga adalah borang. Maksudnya majikan perlu menangkapkan borang yang berkaitan dan berdaftar di kaunter KWSP ataupun mail apabila kriteria berikut dipenuhi. Dan yang keempat adalah bekerja dengan MyCard. Maksudnya pekerja perlu hadir ke kaunter KWSP untuk mendaftar sendiri menggunakan MyCard mereka. Saya katakan tentang caruman. Apa itu caruman? Caruman adalah satu pembayaran yang perlu dibayar oleh majikan pada setiap bulan gaji ataupun sebelum 12 hari bulan pada bulan berikutnya. Antara kaedah-kaedah yang digunakan bagi membuat caruman, membuat pembayaran caruman ini adalah yang pertama, e-caruman. Iaitu kaedah ini adalah sangat digalakkan bagi mempercepatkan dan mempermudahkan proses bayaran caruman bulanan tersebut. Yang kedua pula adalah aplikasi mudah alih. Kaedah ini digunakan bagi menggunakan aplikasi e-caruman yang lebih memudahkan kerana majikan dapat melakukannya di mana-mana saja. Yang ketiga adalah pembankan internet. Majikan bukan sahaja dapat membuat pembayaran tetapi juga dapat menggunakan pembankan internet untuk mendaftar di ejen bank yang telah dilantik oleh KWSP sahaja. Yang keempat adalah ejen bank. Pembayaran cawangan ini boleh dibuat di mana-mana cawangan bank yang terpilih bersama dengan borang cawangan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yang sangat-sangat biasa digunakan oleh majikan adalah kaunter KWSP. Iaitu kaedah ini digunakan oleh majikan dengan cara majikan akan datang ke kaunter KWSP untuk membuat cawangan mereka sendiri, cawangan mereka dan juga untuk pekerja-pekerja. Yang ketiga, saya akan tentang e-caruman. Apa itu e-caruman? E-caruman adalah satu aplikasi yang dilaksanakan oleh KWSP bagi membolehkan majikan untuk membuat pembayaran caruman KWSP untuk dirinya dan pekerja-pekerja dengan menggunakan FPX, direct debit, pembankan internet, juga aplikasi mudah alih. Sekiranya majikan ingin menggunakan e-caruman ini, mereka perlulah mempunyai iAccount. Apabila majikan mempunyai iAccount, maka mereka boleh membuat pembayaran melalui e-caruman ini. Antara kelebihan menggunakan e-caruman ini adalah caruman boleh dibuat di mana-mana saja pada bila-bila masa, cepat, selamat dan jimat kos, ketepatan maklumat majikan dan ahli, semakan satu transaksi secara atas talian, mudah dan mesra pelanggan, semakan dalam pembetulan maklumat ahli yang tidak lengkap, semakan cas lewat bayar dan lain-lain lagi. Jadi kita telah mengenal pasti tentang e-caruman. Sekarang kita ingin kenal pasti pula apa itu eCTML. eCTML ni adalah satu akaun yang digunakan oleh KWSP apabila majikan membekalkan maklumat yang tidak lengkap ataupun maklumat tersebut tidak sepadan dengan rekod ahli yang didaftarkan di KWSP, maka amount cawangan tersebut secara automatik akan berada dalam CTML. Apa itu CTML? CTML adalah cawangan tanpa maklumat lengkap. Apabila majikan tidak membekalkan maklumat yang
tidak lengkap mengenai pekerja-pekerjanya, maka amount cawangan yang dibayar oleh majikan akan dimasukkan dalam CTML. Okey, antara sebab mengapa CTML ini berlaku, yang pertama adalah buang KWSP 6A tidak lengkap. 2. Kesalahan ejaan nama ahli. Ketiga, 12 digit nombor kad pengenalan tidak tepat dan juga nombor ahli KWSP tidak tepat. Kita teruskan pula kepada kesalahan dan penalti yang akan dikenakan kepada majikan sekiranya mereka melanggar Akta KWSP 1951. Yang pertama adalah Seksyen 41.1, kesalahan grade apabila majikan yang gagal mendaftar dengan lembaga dalam tempoh 7 hari dari tarikh majikan wajib mencarum akan dikenakan penjara tidak melebihi 3 tahun atau didenda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Yang kedua adalah Seksyen 41.3. Apabila majikan yang gagal memberitahu lembaga dalam tempoh 30 hari dari tarikh ia berhenti bertanggungjawab untuk mencarum, penalti dia adalah penjara tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak melebihi RM2,000 ataupun kedua-duanya sekali. Seksyen 42.1 pula adalah kesalahan apabila majikan yang gagal menyediakan dan memberikan penyata upah kepada setiap orang pekerjanya. Penaltinya adalah penjara tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Seksyen 43.2 apabila kesalahan mana-mana majikan yang gagal membayar cawangan kepada lembaga KWSP bagi pihak mana-mana pekerja, bayar cawangan hendaklah dibayar pada atau sebelum 15 hari bulan tersebut. Penaltinya adalah penjara tidak melebihi 3 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 ataupun kedua-duanya sekali. Yang seterusnya adalah Seksyen 47.1 apabila majikan memotong atau cuba memotong daripada upah atau sesaraan mana-mana pekerjaan keseluruhan atau mana-mana bahagian dalam cawangan majikan. Penjara tidak melebihi 6 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000. Seksyen yang seterusnya adalah Seksyen 48.3. Kesalahannya adalah majikan yang memotong cawangan pekerja daripada upah pekerja dan gagal membayar jumlah wang yang dipotong itu atau mana-mana bahagiannya kepada KWSP. Penalti dia adalah penjara tidak melebihi 6 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 dan kedua-duanya sekali. Seksyen yang terakhir pula adalah Seksyen 59.A. Kesalahannya apabila mana-mana orang yang membuat secara lisan atau bertulis apa-apa pengisytiharan, penyata, sijil atau dokumen tidak benar atau tidak betul. Penalti dia adalah penjara tidak melebihi 3 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Yang terakhir adalah tentang rekod majikan. Rekod majikan mestilah sentiasa dikemaskini kerana ia adalah salah satu tanggungjawab majikan. Ini kerana rekod yang sentiasa dikemaskini dapat memastikan cawangan yang dibayar kepada pekerja-pekerja berada dalam keadaan teratur dan lengkap dari semasa ke semasa. Antara perkara yang perlu dikemaskini dalam KWSP adalah perubahan alamat dan nama atau status majikan. Yang kedua, pemberhentian pekerja. Dan yang terakhir adalah penampatan posisi. Jadi kita beralih kepada bahagian yang kedua saya lakukan dalam tugasan berkumpulan saya, iaitu 2 rumusan terhadap keratan akhbar berkaitan KWSP. Okey, keratan akhbar ini ia bertajuk Bayaran Pengeluaran I-Account KWSP ataupun I-Lestari akan dikreditkan kepada akaun ahli KWSP. Seperti yang kita tahu, apabila seseorang itu ingin mengeluarkan duit simpanan KWSP mereka, ia hanya boleh dikeluarkan apabila seseorang itu mencapai umur 55 tahun dan juga 60 tahun. Bagi 55 tahun dapat mengeluarkan wang simpanan dari akaun kedua, manakala apabila mencapai umur 60 tahun seseorang itu dapat mengeluarkan keseluruhan simpanan wang KWSP mereka. Rumusan saya terhadap keratan akhbar ini adalah setiap pekerja di bawah umur 59 tahun dan ke bawah yang berdaftar dengan KWSP
dapat mengeluarkan akaun kedua mereka sebanyak RM500 sebulan selama 1 tahun sahaja. Ini adalah kerana pihak kerajaan memberi kelonggaran kepada kesemua pekerja untuk dapat mengeluarkan wang-wang mereka dalam situasi semasa iaitu pandemik COVID-19 ini yang melanda negara kita. Oleh itu, ia sedikit sebanyak dapat membantu setiap pekerja-pekerja yang mempunyai rumah tangga dan keluarga-keluarga masing-masing untuk mengukuhkan sumber kewangan mereka. Keratan akhbar yang kedua ini ia bertajuk caruman yang bakal diturunkan kepada 7%. Rumusan saya terhadap keratan akhbar ini adalah pihak KWSP menurunkan caruman minimum kepada pekerja sebanyak 7% berbanding 11% pada ketika sebelum ini. Ia adalah kerana sebagai langkah untuk merangsang permintaan domestik kepada negara kita. Seterusnya, kadar caruman yang bakal diturunkan kepada 7% ini adalah hanya bagi pekerja yang berumur 59 tahun dan ke bawah. Manakala kadar caruman pekerja bagi ahli yang berumur 60 tahun dan ke atas masih sama dan tidak berubah, iaitu 11%. Keputusan kerajaan untuk menurunkan kadar caruman daripada 11% menjadi 7% adalah kerana berikutan pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan baru-baru ini bagi bertujuan untuk mengurangkan kesan kegawatan ekonomi yang berpunca daripada penularan global COVID-19 ini. Ia sedikit sebanyak juga dapat memberi kelebihan kepada para pekerja-pekerja di Malaysia. Itu sahaja daripada kami tentang PERKESO dan KWSP. Terima kasih kerana telah mendengar pembincangan kami pada hari ini. Saya akhir dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.